بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وفناء في الذات كقولهم لا موجود إلا الله. Seterusnya ialah fana fi dzat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fana fi dzat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah lenyap memandang diri berasingan daripada Allah. Itu makna fana fi dzat. Lenyap memandang diri berasingan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal-asal kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asal-asal seseorang itu ialah memandang berasingan antara dia dan Allah. Ini asal-asal orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal-asal orang ialah memandang berasingan di antara dia dan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana maksud dia? Sebagai contoh. Jadi yang menyebabkan seseorang itu memandang berasingan di antara dia dan Allah sebab dia merasa wujud dirinya.
Sebab dia merasakan, buka lampu belakang gitu. Buka semua lampu belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap orang merasakan dirinya wujud. Maka di atas merasakan dirinya wujud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka seringkali kita berkata, aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata, aku buat, aku makan, aku minum. Allahumma salli ala Sayyidina. Aku sembahyang, aku baca Quran, aku berzikrullah, aku berselawat. Jadi setiap kita yang mengatakan aku tu, maknanya dia merasakan wujud diri dia dan wujud Allah itu berasingan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah asal-asal ciptaan manusia. Dia memandang berasingan di antara wujudnya dan wujud Allah. Dia rasa dia. Sebenarnya, hakikatnya, diri tak ada lah. Semua makhluk tak ada. Yang ada hanyalah wujud Allah. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam situasi ini, kita tahu, kata, yang wujud hanya wujud Allah. Tapi kita tak rasa. Bila kita mengaji pagi ni, kita tahu, kata, wujud yang sebenar-benarnya ialah wujud Allah. Perbuatan yang berlaku dalam alam ini ialah perbuatan Allah. Perbuatan yang berlaku dalam alam ini, iaitu perbuatan yang memberi bekas, ialah perbuatan Allah. Contoh, kita ambil geroi api, kita tujuh di kertas, api pun menyala. Jadi bila api menyala, kita katalah api bakar kertas. Sebenarnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, api itu tak ada sedikit pun kuasa untuk membakar kertas. Kertas itu, yang membakarnya ialah Allah. Tahu tak? Kita tahu tak? Tahu tak kata yang bakar api itu ialah Allah? Yang bakar kertas itu ialah Allah. Tahu tak? Tapi tak rasa. Bila lapar, kita makan nasi. Langsung kita kata, nasi itu yang bagi kita kenyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila kita mengaji, kita pun kata, Allah bagi kenyang. Tahu tak? Tak angguk ni, tahu tak? Tanya jawab. Tahu tak? Tahu, tapi belum merasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sakit, kita makan ubat. Kenapa kita makan ubat? Sebab kita tahu, kata, sakit ni dia akan hilang dengan kita makan ubat.
Tapi rasa lagi kata yang menyembuhkan itu ialah Allah, belum tentu. Baik, jadi subhanallah bila kata fana fi zat, ketika tu dah hilang kita kata makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ubat bagi lega ke? Nasi bagi kenyang ke? Api membakar ke? Tak rasalah. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada ketika nak dilontarkan ke dalam api, mai malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim kata, hang mai ni sebab Allah perintah ke ataupun sebab hang mama nak mai tolong aku. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata malaikat Jibril, akulah sendiri nak mai tolong hang. Kata Nabi Allah Ibrahim, tak payah. Kalau hang tak payah. Jadi kenapa Nabi Allah Ibrahim kata macam tu? Sebab dia sudah fana fillah. Sebab dia sudah fana di dalam Allah. Dia panggil fana fi zat. Bila orang tu duduk dalam fana fi zat, dia tak perlu lagi semua dan segala-galanya, sebab dia sudah tenggelam dalam Allah dan dia rasa dan dia tahu serta dia rasa bahwasanya hanya pertolongan itu pertolongan Allah yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Serah pada Allah apa dia pertolongan yang Allah nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dipanggil fana fi zat. Pasal apa kita duk rasa kita? Pasal apa kita duk rasa aku. Sebab setiap orang dilahirkan ke dunia, dia lahir bersama dengan syirik khafi. Yang duk kata aku tu sebab syirik khafi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tak ada syirik khafi ni Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sahaja. Jadi pasal apa kita mengaji kitab ni? Kita mengaji kitab ni sebab kita nak mengeluarkan diri kita daripada syirik khafi. Yang bermula dengan kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk kata kita. Aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak tahu, kalau macam ni nama syirik khafi. Jadi bila kita tahu hak tu syirik khafi, jadi kita tu nak mengelak diri daripada syirik khafi lah. Mula-mula dengan ilmu dulu, dengan tahu dulu. Jadi tak mungkin kita boleh rasa kalau kita masih belum tahu. Tahu dulu. Bila tahu kita berlatih lah. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlaku sesuatu situasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lapar. Lapar ni bukan semesti kenyang dengan nasi. Ataupun bukan semesti kenyang dengan makan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kenyang. Kalau Allah memberi kita kenyang, bukan semesti kenyang dengan makan. Sebab di sana ada kenyang dengan zikir. Faham tak? Ada kenyang dengan zikir. Pada zaman Dajjal esok, seseorang tu akan kenyang dengan zikrullah. Tapi macam mana nak kenyang dengan zikrullah ni? Kenyang dengan zikrullah ialah orang yang duduk dalam fana fil af'al, fana fil sifat, fana fil zat. Kalau dia tak duduk di makam tu, dia nak cari makan juga. Faham? Sebab biasa dah kenyang dengan makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dah biasa kenyang dengan makan, nak cari makan. Dia tak nak makan, dia kata matilah aku, dah tak nak makan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Ada berasa kena makan juga, tak nak makan mati. Jadi dia pun tunggu mati ialah. Pasal makan tu yang dia faham hak tu yang bagi dia kenyang. Sehari demi sehari tunggu matilah, tak nak makan. Tapi orang yang fana fillah, fana dalam Allah, yang faham kata makan bukan bagi kenyang. Bagi kenyang tu Allah. Mayang hajat. Pasal apa? Sebab itulah cara kita nak communicate dengan Tuhan. Dalam hati, ya Allah, bagilah aku kenyang Tuhan. Janganlah bagi anak-anak aku mati ni. Dia macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ni satu orang dia fikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, diri kita, saat kita mengaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia fikir macam ni, kita ni boleh kenyang zaman Dajjal, tapi anak kita macam mana? Pada anak kita macam mana? Sebab yang bagi kenyang, selalu ghalibnya, adatnya, yang bagi kenyang ialah makan. Faham tak? Kita tak makan tak apa, kita boleh zikrullah, kita boleh faham sampai ke tahap ni. Mungkin makan dah tak ada, nak hidup juga, waktu tu kebergantungan tak ada dah, makan tak ada dah, ayak tak ada dah, semua duduk kat Dajjal semua. Kalau kita nak selamat, kena ambil ayak dah. Ayak dah tak ada atas muka bumi. Sungai itu pun dah kering. Kalau sungai itu ada, kita pergi sungai itu je lah. Semua tak ada lah zaman Dajjal. Ada semua hak dia. Tapi kita boleh hidup lagi kalau Allah izin kita sampai ke fana fi zat. Semua Allah. Baby macam mana baby? Anak seseorang yang menyusu. Susu pun tak ada lah. Bila makan tak ada, minum tak ada, susu tak ada. Macam mana waktu tu? Itulah fitnah zaman Dajjal. Faham? Itu fitnah zaman Dajjal. Seorang tu akan melihat anak mati depan dia. Seorang tu akan melihat adiknya mati di depan dia. Waktu itulah dia nak pergi kat Dajjal ke, ataupun dia nak maintain, nak still bertahan. Faham tak? Kita ni kalau lapar pergi cari Yasin, baca Yasin. Kata, niat Allah Tuhanku, bagilah aku kenyang. Tapi budak tu nak baca apa? Kita boleh baca-baca, kita boleh zikir-zikir, dia nak baca apa? Tu sak geleng kepala juga. Maknanya zaman tu baru mati sungguh. Zaman lah ni mati tak sungguh lagi. Zaman lah ni banyak mati. Orang kata lah mati dengan sebab COVID. Sebenarnya mati penyakit lain tu yang lebih besar lagi. Dia kecil manis kena COVID tumpang piduk dia mati dengan sebab tu. Ni banyak sebab tu isu kematian COVID ni, banyak orang yang berumur, orang tua-tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana mati tu mati tak sungguh, mati sebab penyakit lain. Ni cerita ni bila main zaman Dajjal esok, mati sungguh depan mata. Tetapi tak itlak juga, tak semesti juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang ayah itu ataupun seseorang ibu itu, dengan sebab dia duduk di kedudukan fana fi zat, fana fi sifat, fana fi af'ali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang bantuan Allah dengan sebab hati dia. Faham tak? Dengan sebab hati dia. Sebab banyaklah kita tengok dalam sejarah berlaku peristiwa tsunami,
Kalau ikutnya mati habis lah. Tapi pelbagai Tuhan buat. Ada seorang tu sampai berhari-hari berpaut di atas pohon, di atas keping kayu, keping papan, tak mati. Sebab mati itu bukan semesti dengan sebab-sebab yang berlaku. Kalau Allah kata tak, tak. Kalau Allah kata ya, ya. Mati berlaku dengan perintah Allah. Dulu ada satu orang namanya Allah salah apa? Patih Mak Piah. Patih Mak Piah ni waktu peristiwa Memali, peristiwa pembunuhan di Mali. Patih Mak Piah ni lalu peluru dia. Koyak rabak baju dia, lekat peluru-peluru di badan dia. Patut dia mati, tapi dia tak mati. Tu Tuhan nak tunjuk lagi satu bukti kebesaran dia. Matikan bukan peluru, yang matikan ialah dia. Baju ni hancur, hancur baju. Peluru masuk lekat di tulang temulang dia ni, lekat. Cungkir buat keluar, hidup. Dia mati tak dengan tembak pun, mati-mati biasa. Jadi maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak abang kata mati itu perbuatan yang mematikan ialah Allah, bukan makhluk. Sebab itu Ustaz Ibrahim Libya dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu polis dah penuh di Pekan Baling, orang bagi tahu Ustaz, polis dah penuh di Pekan Baling. Apa dia kata? Dia bangkit, dia kata, awak peluru tu bagi kita mati, senapang tu bagi kita mati. Sebab dia sudah fana fillah, tenggelam dah dalam Allah. Kita ni nak pergi tara tu, nak pergi rasa semua Allah kita tak ada lah. Tapi nak pergi ke tahap itu, dia mesti tahapnya melalui tahap ilmu pengetahuan. Kena ada ilmu baru boleh faham. Taib, qala la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud melainkan yang mawjud hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu yang ada melainkan yang ada hanyalah Allah. Berpandukan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Jadi Ustaz bercakap ni, Ustaz harap insya-Allah dengan Ustaz bercakap ni hidayah dan taufik daripada Allah itu akan masuk dalam semua hati-hati kita. Masuk hati Ustaz sendiri. Sebab kalau tanpa hidayah dan taufik, kita tak akan faham. Jadi sebab itu haraplah dalam pengajian kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita boleh faham insya-Allah. Kalau Allah tak bagi faham, tak mungkin kita faham. Faham satu, lagi satu rasa. Kalau Allah tak bagi rasa, tak boleh rasa. Jadi kita harap Allah pilihlah dalam ramai-ramai kita ni, kalau tak semua pun, ada yang Tuhan bagi faham, ada yang Tuhan bagi rasa. Tapi kita harap insya-Allah Tuhan bagi faham, Tuhan bagi rasa semua kita. Insya-Allah. Pasal zaman ni kata guru kami, zaman ni yang perlu zaman kita ini ialah ilmu ni. Zaman ni yang perlu, yang kita sangat-sangat perlu ilmu ni. Ilmu ni ilmu Allah bagi. Sebab kita nak berdepan hari-hari depan ni macam-macam lagi. Depan lagi teruk daripada Covid ni. Macam-macam lagi. Ni berlaku mati bukan depan kita, akan berlaku mati depan mata kita. Macam mana waktu tu? Kalau kita duk kata makhluk, terbang iman kita. Tapi kalau kita duk kata Allah, selamatlah kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada pagi ini tajaan kita ialah, belajar kita ialah Muhammad Fadli bin Sa'ad dan Nur Rashikin bin Ismail Matang Pau. Dua Nolaila Saleh dan Muhammad Zulkifli bin Musa serta anak-anak kampung Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Tiga Muhammad Zaidi bin Zambri sekeluarga, Selangor. Yang keenam arwah bapa Abdul Hamid bin Mahmud, Mak Sumi Ismail, mentua Abdul Rahman bin Abdul Rahim dan Jamsiah binti Yusuf, mentua suami Syamshir bin Muhammad bin Abdul Rahman dan anak-anak. Salak Tinggi, Sepang, Selangor. Yang ketujuh ayahanda Haji Razali dan Bonda Wan Tum bin Wan Ahmad, Ketemba. Ni ustazah saya ni, iaitu baru ni sembang-sembang dengan mak, rupanya Ustazah Wantum mengajak saya di sekolah rendah dulu. Moga-moga Allah merahmati cikgu, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-8 Hasnah Tahir dan suami Zamri Hashim, Putra Haid Subang Jaya, serta arwah Haji Muhammad Tahir, Haji Hashim, Hajah Nursiah, Hajah Aminah. Yang 9 Puan Rosilah binti Encik Rahizar, Sungai Dua, Pulau Pinang. Yang 10 hamba Allah dari Taman Ria Jaya, Sungai Petani. 11 Farahanis, Kuala Terengganu. 12 Warina Maknor, almarhum Muhammad Nur Husin, almarhum Nafsiah Daimun, almarhumah Kamariah Daimun, almarhum Muhammad Hasim Muhammad Sahad, Taman Permata, Kuala Lumpur. Yang ketiga Khalil Anwar bin Husin, Kuala Kedah, sempena kelahiran anak setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga untuk isteri, semoga Allah beri kesembuhan, terkena patukan ulang. Semoga Allah sembuhkan, insya-Allah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk keluarganya, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. 14 daripada Rus Maliza Kulim untuk arwah Haji Abdul Rahman bin Haji Daud, Hajah Siti Halimah binti Abdul Latif, mak dan ayah. Yang keempat Muhammad Nur Abdul Hamid, bapa mentua Azizah binti Muhammad Zain, mak mentua, suami dan anak-anak. Yang ke-15 Rahal Akmar bin Ibn Yahya, Seksyen 19, Shah Alam, Selangor. 16 Suhaida binti Sulaiman, untuk anak-anak yang akan mengambil peperiksaan, moga-moga dapat. Yang untuk anak-anak yang nak hafal Quran, dan untuk anak-anak yang diharapkan kerjaan dunia dan juga kerjaan akhirat. 17 Sanusi bin Yusuf dan isteri Nur Rashida binti Samsumin, Sungai Petani, Kedah. 18 hamba Allah Taman Ria, Sungai Petani. 19 Allah Yarham Raijah binti Mahmud dan Haji Mat Hashim bin Sulaiman, Ipoh. 20 arwah Muhammad bin Ali dan arwah Syekh Ibrahim Ragini Muhammad dan keluarga. 21 Allah Yarham Raijah binti Mahmud dan Haji Mat Hashim binti Sulaiman, Ipoh, Perak. 22 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nurul Hana dan anak-anak Muhammad Adam, Mikael, Muhammad Ammar, Muhammad Adrian, Johor. 24 Hajah Latifah Shah Alam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 25 Nuraini Aziz, Melaka. 26 arwah Awaluddin bin Inusari Aman, Sendayan, Negeri 9. 27 hamba Allah mengandung untuk anak-anaknya. 27, 28 Ummu Ahmad, Lembah Kelang. Seterusnya Farizah Ishak, Bandar Puncak Alam. Seterusnya ialah Abdullah Ghazali. Yang ke-32 Siti Fauzian binti Abdul Rahim, Shah Alam. 33 arwah Azhar bin Ahmad, Lunas. 34
Cik Kamaliah binti Muhammad Ali. 25 Siti Asmah binti Hamzah dan Salman Faris bin Durini. Hajat infak sempena ulang tahun perkahwinan yang kelima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarikh 22 bulan 2 ini mengingatkan kami gugurnya para ahli ulama yang dicintai. Almarhum Syekh Hasan Al-Banna, almarhum Tuan Guru Aziz, almarhum Datuk Haruddin, almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dihadiahkan juga pahala ini kepada Tuan Guru Haji Rafi'i dan keluarga ayah almarhum ayah kami, itu almarhum Hamzah ataupun Hamzah bin Muhammad Yusuf, dan almarhum Durini Muhammad Ammar Yasir bin Ali. Yang 36 hamba Allah Al-Hadatu Sabah, 37 hamba Allah Kuala Nerang, 38 hamba Allah yang ke-8 Abdullah Dahlan Rusnah Sa'ad, arwah Dahlan Mak Sa'ad, arwah Rohkiyah Abdul Rahman Al-Ustaq. 39 Jamalia Ambon, Jamalia Ampun, arwah Muhammad Siddiq Sakandari Khan Muhammad Fikhzan bin Datuk Muhammad Akjan, Siti Hashimah binti Muhammad Siddiq, Abdullah Muhammad Yasin bin Muhammad Siddiq, Saunah binti Idris, Datuk Muhammad Akjan. 40 keluarga almarhum Abdul Hamid bin Tahir, isteri Raudah bin Abdul Majid serta anak-anak. Yang ke-42 hamba Allah Banting. Yang ke-43 Muhammad Firdaus bin Zainal Arifin. Yang ke-44 Rohaida binti Ma'amin. Ke-45 Allahyarham Mak Nasir bin Mak Yusuf dan Nursiah Mak Saleh, Simpang Renggam, Johor. Jadi saya tak baca semua kerana keterbatasan waktu, tapi Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi rezeki yang luas pada semua penaja kita. Allah angkat kedudukan mereka ke sisi Dia. Allah ampunkan dosa mereka dunia dan akhirat. Allah lapangkan semua urusan mereka. Allah angkat mereka kepada kedudukan yang tinggi ke sisi Dia. Allah bagi zuriat mereka lahir zuriat yang baik-baik, anak-anak yang soleh dan solehah, dapat bantu agama bila mana mendewasa esok. Melahir dalam zuriat mereka, lahir alim ulama yang besar-besar dalam zuriat mereka, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi mereka mati dalam husnul khatimah, dan moga-moga Allah bagi semua kita dan mereka mati mempertahankan agama Allah, iaitu mati yang diimpikan oleh setiap orang beriman, iaitu mati syahid. Moga-moga Allah bagi kelembutan hati kita dan hati mereka untuk masa kebesaran Allah dalam hati kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bencikan kita kepada maksiat, sukakan kita kepada taat, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kita suka mendirikan sembahyang. Moga-moga Allah bagi umur kita panjang sampai kita boleh masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan menjadi kecintaan yang kita rindui dalam hati kita. Moga-moga insya-Allah Allah selamatkan kita semua daripada fitnah dunia dan juga fitnah akhirat, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi hidayah berpanjangan, taufik dan berpanjangan pada semua penaja kita, penginfak dan penyumbang kita, insya-Allah, termasuk kita semua. Kita harapkan yang kita doakan kepada mereka, Allah kurnia kepada kita dengan kurniaan yang sama, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana hidayati, Allahumma nawwir qulubana hidayati, kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa ta'ala.